يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مستهد، وبالخير يا فتاح افتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin hadirat rahimahumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan kehendaknya mempertemukan kita sekali lagi di pada malam ini untuk meneruskan kuliah maghrib di Masjid Al-Insafiyah Paikladi, Masjid Tanah Melaka. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin, cinta majlis ilmu yang sedang mengikuti di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita memperbetulkan qasad serta niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita sekalian keberkahan yang dijanjikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa tak ada kitab lagi ada? Boleh ambil ya, kata. Tu kitab Jawi mana? Itu Jawi. Jawi. Kitab Rumi, insya-Allah muka surat apa sambungan kitab? Mana? Wa usalli, situ muka surat 2. Kitab Rumi muka surat 2. Aqidatul Najin. Aqidatul Najin, muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafi'il mudhnibina. Dan aku kata musannif, mengucap salawat dan aku mengucapkan salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul. Itu di antara akidah kita. Wajib kita beriktikad bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terpaling mulia, yang terlebih mulia daripada segala rasul ataupun segala rasul dan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib i'tikad demikian. Wajib mengiktikadkan bahawa Nabi kita adalah rasul yang terpaling mulia jika nak dibandingkan dengan segala nabi atau rasul yang lain. Bahkan nisbah kepada sekalian alam, termasuklah neraka serta isi kandungnya, syurga serta isi kandungnya, dan seluruh alam ini, mana yang terlebih mulia? Kalau nak dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya Nabi kita lah yang terpaling mulia.
kalau nak diadukan dengan sekalian makhluk, sekalian alam. Siapa dia penghulu kami ni? Iaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mensyafaat ia Nabi. Syafaat ni bagi pertolongan, memberi bantuan kepada orang lain di hari kiamat. Di antara yang boleh memberi syafaat kepada orang lain di hari kiamat besok, yang pertamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian rasul, dan sekalian nabi-nabi, dan para aulia, ulama, aulia, orang-orang soleh, anak-anak yang mati sebelum baligh. Itu di antara yang boleh memberi syafaat kepada orang mukmin yang lain. Yang dapat menerima syafaat pertolongan di hari kiamat ni hanya untuk mukminin, orang yang beriman. Sejahat apa pun dia, sejahat apa pun dia, insya-Allah dia akan mendapat syafaat. Di antara syafaat, dia akan dikeluarkan daripada api neraka. Tidak berkekalan di dalam api neraka selama-lamanya selagi ada imannya yang betul di dalam hati. Oleh yang demikian, hendaklah kita menjaga iman sungguh-sungguh. Jangan sampai melakukan perbuatan, perkataan, i'tikad yang menggelincirkan akidah. Takut-takut sewaktu iman kita tergelincir itu datangnya maut, datangnya kematian. Maka matilah dalam keadaan tidak beriman, wal'iyadzubillah min dzalik. Yang mensyafaat ia bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat, yakni orang yang berdosa di kalangan mukmin. Orang berdosa di kalangan mukmin. Ada pun orang yang berdosa yang bukan mukmin, mereka tidak mendapat syafaat. Ada pun yang berdosa di kalangan mukmin, contohnya atas dunia ni dia tak pernah semayang, dia tak pernah patuh pada perintah Allah, tetapi hatinya memiliki pegangan yang betul terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Quran dan sebagainya. Dia dipanggil orang yang mukmin, tetapi berdosa dengan Allah kerana meninggalkan mengikut ataupun mentaati perintah Allah. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni selepas daripada tuan pengarang kitab memulakan karangan kitab ini dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim, kerana mengikut aturan Al-Quran yang dimulakan dengan bismillah ataupun basmalah, dan mengambil ataupun beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksud daripada hadis tersebut, setiap sesuatu pekerjaan yang harus seandainya tidak dimulakan dengan bismillah, maka terpotonglah keberkatannya, tidak sempurna keberkatan. Maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan katanya dulu, alhamdulillahil munfaridi bil i'dami wal ijad. Segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang ketunggalan dengan meniadakan dan mengadakan mungkin. Jadi mengadakan mungkin, meniadakan mungkin, mengubah-ubah keadaan alam ini semata-mata kekuasaan Allah. Tidak ada bergabung, tidak ada bersyarikat dengan sesuatu yang lain. Itulah di antara maksud ketunggalan Allah, wahdaniyah, ketunggalan pada perbuatan, ketunggalan pada perbuatan Allah, yakni tidak ada sesuatu yang lain bersekutu dengan Allah dalam menjadikan atau dalam meniadakan. Dalam mengadakan dan dalam meniadakan, di dalam memberi manfaat hanya Allah, dan di dalam memberi mudarat juga Allah semata-mata, bukan bergabung dengan sesuatu yang lain.
contohnya kita mendapat rezeki, maka rezeki yang diberi itu semata-mata daripada Allah, bukan bergabung, bercampur perbuatan Allah, bercampur dengan usaha kita lalu menghasilkan rezeki, tidak. Rezeki usaha kita itu sebab yang tidak boleh memberi bekas sama sekali. Jangan kita merasakan rezeki yang kita perolehi itu adalah hasil daripada perbuatan Allah dan campur usaha kita. Begitulah juga tentang perkara yang tidak baik yang sampai kepada kita, itu semata-mata perbuatan Allah. Kematian contohnya, semata-mata Allah yang mematikan, bukan kemalangan itu yang mematikan. Bukan bergabung di antara perbuatan Allah, bergabung dengan kemalangan lalu hasil kematian, tidak. Jaga akidah kita. Itu maksud ketunggalan. Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata mentadbir alam ini. Allah semata-mata yang mentadbir alam, yang mengadakan, yang meniadakan, yang memberi, yang menegah diri. Jadi pun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah, dia mengaku dirinya fakir, sangat-sangat berhajat kepada Allah. Bahkan itulah hakikat sekalian makhluk. Fakir, berkehendak, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, ya ayuhan nas antumul fuqara, kamu sekalian fakir, yakni berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Sekaya apa pun, sekuat apa pun, sehebat apa pun, secantik apa pun, sesenang apa pun, sealim apa pun, setaat apa pun, semaksiat apa pun, hakikatnya berkehendak, bergantung kepada Allah. Kita malam ni duduk dalam majlis ilmu, bergantung dengan taufik Allah. Kalau Allah tak pilih kita, tak kehendak memilih kita duduk dalam majlis ilmu, diberi taufik, mustahil kita ada di sini. Saya sedang bercakap, saya berhajat kepada Allah. Kalau bukan Allah yang menjadikan perbuatan bercakap ni, saya tidak boleh bercakap. Kalian memandang, kalian juga berhajat kepada Allah yang memperlihatkan. Kalian mendengar, kalian berhajat kepada Allah yang memperdengarkan. Semua ni duduk kipah-kipah, duduk berpusing tu berkehendak kepada Allah. Dalam hatinya kena ingat macam tu. Tak suruh cakap, dalam hati duduk ingat. Cakap ni ingat Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala mengizinkan aku bercakap, Allah Ta'ala mengizinkan aku memandang, Allah Ta'ala yang memperdengarkan, faham, Allah yang memberi faham dan sebagainya. Sehingga seseorang hamba tadi sentiasa mengingati Allah. Sentiasa dia bergerak, dia ingat Allah yang menggerakkan dia. Dia bawa kenderaan, mengingat dalam hatinya Allah yang menggerakkan kenderaan. Ini kakinya duduk tekan pedal, tangan duduk pulah throttle, itu semua Allah yang memberi pertolongan. Jadi dalam keadaan dia tak sedar, dia sentiasa berzikir. Dalam keadaan dia tak sedar, dia dah menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir ni bukan semestinya dengan lidah. Ada kalanya berzikir itu dengan hati. Dia ingat. Kalau dia waktu dia makan, dia berzikir waktu makan. Dia mengingat bahawasanya makanan itu dijadikan oleh Allah. Rasa lazat makanan itu dijadikan oleh Allah. Allah yang menjadikan dia menelan makanan, Allah yang menjadikan dia mengunyah makanan itu. Bila masuk dalam perut, Allah yang menjadikan makanan itu berubah kepada benda lain, jadi darah, jadi air mani dan sebagainya. Itu semua pentadbiran Allah, af'alullah. Semua tu af'alullah, yakni perbuatan Allah semuanya.
Pada hakikatnya semua itu perbuatan Allah, semua perbuatan Allah. So ingat dalam hati, ingat dalam hati itu semua perbuatan Allah. Itu maksud berhajat. Orang yang kaya berhajat kepada Allah agar dikekalkan nikmat kekayaan. Orang yang dah berilmu berhajat kepada Allah memberi taufik agar dapat mengamalkan ilmunya. Orang yang jahil berhajat kepada Allah supaya diberi ilmu. Semua berhajat. Orang yang memerintah berhajat kepada Allah agar mengekalkan pemerintahannya. Jangan dipalingkan hati orang lain kepada orang lain. Berhajat kepada Allah, ya Allah tetapkanlah hati umat ni, tetapkanlah hati masyarakat ni supaya sayang kepada aku, supaya tak berpaling kepada orang lain. Macam tu berhajat. Kita rakyat berhajat kepada Allah supaya dikurniakan pemimpin yang baik. Berhajat semua. Berhajat semua, berkendak semua. Yang tak bekerja berhajat kepada Allah diberi kerja. Yang bekerja berhajat kepada Allah mengekalkan pekerjaan dia. Yang aman berhajat kepada Allah supaya dikekalkan keamanannya. Yang kucar kacir berhajat kepada Allah agar diberi keamanan. Yang kalah berhajat diberi kemenangan. Begitulah seterusnya. Itulah makhluk iftiqaru ilaihi ma siwahu, berkehendak kepada Allah oleh sekaliannya, dan Allah tidak berkehendak berhajat kepada yang lain. Istighna, terkaya Allah daripada segala sesuatu. Allah tak berkehendak kepada kita. Allah tak berkehendak kepada alam. Siapa dia yang fakir ni? Siapa yang berkehendak kepada Allah ni, berhajat bergantung kepada Allah ni? Sebab tu Allah Ta'ala menjadikan kita ni, kadang-kadang Allah Ta'ala memberi musibah, Allah memberi kita sakit, kadang-kadang Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan orang-orang yang menyakitkan hati kita, ataupun tidak boleh menunaikan kehendak kita, yang mengecewakan kita. Itu sebenarnya apa tu? Allah Ta'ala nak suruh kita ni buang segala makhluk daripada dalam hati. Jangan bergantung, berharap kecuali hanya pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala temukan kita dalam kehidupan ni benda-benda yang tak boleh memuaskan hati kita, supaya kita sedar semua ni tak ada kuasa seperti Allah. Hanya Allah saja yang boleh memberi pertolongan. Hanya Allah saja yang boleh menunaikan kehendak dan hajat. Supaya hati kita kosong daripada selain Allah. Jangan mengharap kepada manusia, tapi mengharap kepada Allah. Jangan percaya kepada manusia, melainkan percaya kepada Allah. Allah nak baiki hati. Allah nak baiki hati kita, supaya kita berasa, supaya kita sedar dan yakin kita ni duduk dalam senang, duduk dalam susah, sentiasa bergantung dengan Allah. Sebab kadang-kadang kita lupa, kita berasa macam tak berhajat pun pada Allah. Lebih-lebih lagi bila kita duduk dalam kesenangan, lebih-lebih lagi kita duduk dalam keselesaan, seolah-olah macam tak berhajat dengan Allah. Hati kita tu tak sama seperti waktu kita susah. Sepatutnya yang sepatutnya duduk dalam susah, duduk dalam senang, hati kita dengan Allah tu macam duduk dalam susah tu. Sentiasa walaupun dia duduk dalam senang, tapi berhajat hatinya, bergantung hatinya kepada Allah tu, sama seperti waktu dia susah. Tapi payahlah nak dapat hati yang macam tu, tapi tidak mustahil. Tidak mustahil tu. Nabi-nabi, rasul-rasul tu, wali-wali Allah tu begitulah hati.
Walaupun mereka duduk dalam kesenangan, tapi hatinya sangat bergantung, berhajat, berkehendak kepada Allah. Kita orang awam ni dah, waktu sakit, susah, berhajat sangat hati kita. Kalau doa nanti doa sungguh-sungguh sampai ke dalam hati kita harap. Tapi waktu kita senang, waktu kita selesa, waktu kita sihat, waktu kita kaya, berdoa pun sambil-sambil lewa dah. Doa pun sambil-sambil lewa dah. Amin, amin. Kadang tak amin pun. Tu kan lain tu. Kan lain tu. Waktu kita susah, macam mana gaya kita berdoa? Waktu kita sakit, bagaimana waktu kita meminta? Sungguh-sungguh, ya Allah, ya Allah. Sampai menangis minta. Hajat hatinya gantung dengan Allah. Tapi waktu Allah dah bagi, yang miskin tadi dah kaya, yang sakit tadi dah sihat, amin pun tangan atas lantai dah. Amin, amin. Tu kan beza tu. Sepatutnya tidak begitu. Senang ke susah ke gitulah. Susah ke senang ke begitulah hatinya tu dengan Allah. Bukan waktu senang lain, waktu susah lain. Tu Allah nak didik kita, nak didik kita. Allah bagi kita susah supaya jangan lupa kau berhajat kepada Allah. Kau perlukan Allah yang memberi kesenangan, kau perlukan Allah yang memberi rezeki, kau perlukan Allah yang menghilangkan masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita hati yang demikian. Amin. Al-Fakir ilallah Ta'ala Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani ghafarallahu li wa liwalidayya wa lil muslimina telah meminta akan daku oleh sesetengah saudaraku, aslahallahu li wa lahumul hala wa sya'n, telah membaiki oleh Allah Ta'ala bagiku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membaiki bagiku dan bagi mereka itu saudaraku yang meminta kepada dia, mengarangkan kita ni, akan bahawa aku suratkan, tuliskan bagi mereka itu saudara, akan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin, ilmu yang nak menyatakan tentang asas-asas tunjang-tunjang yang penting di dalam agama. Itu maksud usuluddin. Asas-asas, tunjang-tunjang, pokok-pokok yang penting, umbi-umbi yang penting di dalam agama, iaitu perkara yang bersangkut paut dengan akidah. Itu dipanggil ilmu usuluddin. Usul itu makna asas ataupun tunjang agama. Apa tunjang agama? Mengenal Allah. Apa tunjang agama? Beriman kepada Allah. Apa tunjang agama? Akidah yang betul terhadap Allah. Padahal aku terjemahkan daripada muqaddimah Syekh Sanusi, serta aku tambahkan atas muqaddimah Syekh Sanusi daripada beberapa kalam perkataan syarah Sanusi dan hasyiah bagi syarah tadi, supaya nyata maksud daripada kalam Syekh, yakni Syekh Sanusi itu. Dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun aku ni bukan orang alim, sekalipun aku ni bukan ulama, aku ni orang jahil, tak pandai, tak alim dalam bidang ni, walaupun begitu dia usaha menunaikan kehendak ataupun hajat saudara-saudara dia yang minta kepada dia mengarangkan kita ni. Tu tawaduknya, merendah dirinya. Kalau kita akulah orang kalau kita akulah orang ni. Dia dah bukan aku orang ni, bukan aku ahli, aku bukan ahli dalam nak mengarang kita ni. Kalau kita akulah. Dalam hati kita ada takabur, sombong ataupun ujub, perasan layak, padahal tak layak, tapi perasan layak. Itulah tengok akhlak orang soleh, padahal dia ulama, padahal dia orang alim, tapi mengaku diri tak layak nak karang kita ni. Tak layak nak karang kita ni, bukan aku ahli, tapi dah korang minta, aku usahakanlah juga. Mohon pada Allah bagi pertolongan.
Kalau aku alim pun bukan kealiman aku yang jadi asbab aku boleh karang kitab tu. Kalau kita boleh karang kitab, kenapa? Adakah kealiman kita itu? Dah, pertolongan Allah. Gitu. Alim secara mana? Boleh karang kitab dengan kekuasaan Allah, bukan dengan kealiman. Alim itu makhluk, ilmu itu makhluk. Ni yang kita nak belajar ni, nak belajar nak cari apa sebenarnya? Nak cari ilmu ke nak cari keredaan Allah? Nak cari ilmu ke nak cari keredaan Allah? Nak cari ilmu sebab apa? Sebab nak cari redha Allah dah. Kalau tak faham, tak pandai, akidah salah, macam mana aku nak dapat redha Allah? Bukan nakkan ke ilmu tu sebenarnya, nakkan redha Allah. Tapi kita tak boleh nak dapat redha Allah tu tanpa ilmu. Tanpa ilmu tu pada adatnya tak dapatlah redha Allah. Nak Allah redha dengan kita, nak Allah suka dengan kita, nak Allah seronok dengan kita, kenalah ikut apa yang dia suruh. Dia suruh apa? Selain daripada dia suruh semayang, dia suruh menuntut ilmu. Dia suruh mengenal akan diri. Dia suruh mengabdikan diri kepada dia. Maka kena buatlah kalau nak redha dia. Anallah, aku ni Allah, aku ni Tuhan kau, hendaklah kau mengabdikan diri kepada aku, kata Allah. Aku ni pemilik engkau. Kita jangan lupa kita ni dimiliki oleh Allah. Jangan kita jadi hamba yang melawan Tuhan. Jangan jadi hamba yang lawan Tuhan. Tuhan kita ni Allah, pemilik kita ni Allah, rohani jasmani kita ni dimiliki oleh Allah. Allah Tuhannya. Segala nikmat yang ada pada kita tu miliknya Allah. Allah bagi pinjam mata, pinjam akal, mulut, lidah, kaki, hati dan sebagainya. Allah bagi pinjam supaya gunakan untuk mentaati Allah. Itu asalnya. Tapi kita terlupa, kita gunakan benda-benda tadi kepada apa? Kepada dunia dan melupakan Allah. Cari dunia bukan cari Allah. Dah terbalik dah. Ibaratnya gini, ambil semua ni, barang-barang ni, alat-alat ni ambillah. Gunakan untuk cari Tuhan. Gunakan untuk cari redha Tuhan. Kita pun ambillah barang-barang tadi. Tiba-tiba kita gunakan barang-barang tadi untuk cari dunia pula dah. Barang tu ambil tapi salah tu ibarat salah guna. Allah bagi akal, tu alat yang Allah bagi supaya fikir macam mana nak kenal Tuhan, macam mana nak jadi hamba yang bertakwa, macam mana nak cari bekalan akhirat, macam mana nak jadi orang yang dikasihi, diredai oleh Allah, macam mana nak baiki amal ibadat supaya Allah terima amal ibadah, macam mana nak menyelamatkan anak bini, diri kita daripada azab neraka Allah. Gunakan akal. Tiba-tiba kita gunakan akal, macam mana nak hebat, macam mana nak kaya, macam mana nak mewah, macam mana orang nak hormat, macam mana orang nak pandang. Salah guna akal fikiran. Banyak nikmat Allah yang kita khianati. Sebab tu kita ni bukan hamba yang amanah. Kita ni hamba yang khianat dengan nikmat Allah. Salah guna nikmat Allah tu banyak. Kufur nikmat. Dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, tetapi walaupun aku ni bukan ahli, aku ni bukan orang alim nak mengarangkan kitab, tetapi i'timad aku, tu berpegang hati aku kepada taufik Allah, taufik karim, yakni taufik Allah, pertolongan Allah yang karim, yang maha mulia, lagi Al-Wahhab yang maha memberi, ataupun yang maha menunjukkan bagi jalan yang shawab, jalan yang benar. Nampak tak? Jadi jangan pandang diri kita.
Jangan pandang diri kita, aku tak boleh berubah, aku tak boleh berhijrah, aku tak boleh memiliki hati yang baik, aku tak boleh memiliki hati yang bersih. Memanglah kalau pandang kita. Sebab tu jangan meletakkan kepercayaan pada diri kita. Disuruh meletakkan kepercayaan kepada Allah dengan kekuasaan Allah. Tidak mustahil aku boleh meninggalkan segala penyakit-penyakit hati yang Allah benci. Macam tu. Jangan kata aku tak, memang kita tak kuasa. Sebab tu jangan percaya pada diri sendiri. Bila kita percaya pada diri sendiri, maknanya kita percaya, kita berharap, kita berpegang kepada sesuatu yang lemah, yang tidak sempurna. Sebab tu jadikan kita kecewa. Sebab tu kita selalu berputus asa. Sebab kita pandang diri kita. Sepatutnya begini. Nampak tak? Bukan, walaupun aku bukan ahli, kata dia, tapi aku i'timad, hati aku berpegang dengan Allah yang Maha Kuasa memberi pertolongan. Tidak mustahil. Dengan pertolongan Allah tidak ada perkara mungkin yang mustahil dijadikan. Maksiat itu mungkin, taat itu mungkin, duduk di bawah urusan kekuasaan Allah. Sejahat apapun, sekafir apapun, contohnya Allah Maha Kuasa memberi pertolongan kepada dia menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Sebab tu hati kita pegang dengan Allah. Jangan pegang dengan diri sendiri. Buang jauh-jauh tu cokan kata yakin pada diri, yakin pada diri tu, buang jauh-jauh. Orang suruh yakin pada Allah, yakin pada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala-galanya. Kita yakin pada diri kita yang dhaif, kita yakin kepada diri kita yang jahil, memanglah takkan berjaya sampai bila-bila. Betulkan pegangan itu. Yakin pada diri dan yakin pada Allah yang Maha Kuasa menolong kita meninggalkan perkara maksiat zahir dan batin. Yakin pada Allah. Aku tidak mustahil aku boleh faham ilmu. Sebab Allah Maha Kuasa, yang memberi ilmu itu Allah. Usaha ikhtiar hamba tak boleh memberi ilmu pada hakikatnya. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Dan tiada beroleh taufik aku. Apa maksud taufik? Pertolongan Allah kepada hamba untuk melakukan taat, itu taufik. Pertolongan Allah kepada hamba-hamba yang Allah kehendak untuk melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, harap taufik Allah. Nak melakukan apa yang Allah suruh pun harap taufik Allah. Kita tak boleh meninggalkan sekecil apapun maksiat melainkan dengan taufik Allah. Jangan kata dosa-dosa besar tu, dosa kecil tu pun kita takkan boleh tinggalkan melainkan dengan bantuan pertolongan Allah. Seremeh apapun ketaatan itu, contohnya mengingat Allah dalam hati, mustahil kita boleh mengingat Allah dalam hati kalau tidak dapat taufik daripada Allah. Lebih-lebih lagi yang besar-besar, nak sembahyang, bila taufik, nak tinggalkan maksiat, nak bersihkan hati, semua taufik. Itu pertolongan Allah Ta'ala. Nak mengaji, harap taufik, sebab tu mohon, minta pada Allah. Minta ni bukan doa, ni tak ada masa doa. Cuma doa tu ada masa-masa yang mustajab, ada masa-masa waktu yang afdal. Padahal doa ni tak ada masa sebenarnya. Bawa kita boleh doa, bukan doa ni atas jadah. Kita ni jadi adat, nak doa mesti lepas mayang, nak doa mesti lepas mayang. Tak semayang tak adalah doa. Tak semayang tak adalah doa. Padahal sentiasa boleh berdoa. Tengah duduk-duduk, ya Allah bagilah taufik aku nak belajar agama. Bukan syarat nak kena ambil wuduk dulu, semayang sunat dulu 2 rakaat, lepas tu baru doa. Itu terbaik. Padahal bila-bila masa boleh minta pada Allah.
Kita tak semayang, doa, ya Allah bagilah taufik, aku nak semayang, aku nak jadi orang semayang, tolonglah, aku tak kuasa, ya Allah, aku lemah, bagilah taufik untuk aku melawan, berperang dengan nafsu dan syaitan yang nak menjauhkan aku dengan kau, ya Allah, bagilah taufik, tolonglah ya Allah. Minta lah sungguh-sungguh, minta lah sungguh-sungguh. Ni kita tak minta, Allah tunggu je, Allah tunggu je nak bagikan pertolongan ni. Tapi kita sombong, tak nak minta, kita rasa macam kita hebat. Minta lah, Allah suruh doa, Allah suruh minta, lambat cepat Allah akan kabulkan, insya-Allah. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Taklah kamu berdoa, taklah kamu minta kepada aku, nescaya aku akan kabulkan, tunaikan. Pun minta tu pun ada adab dia. Kadang minta dah tapi adabnya tak ada. Contoh macam tadi lah, duk doa tapi hatinya berpaling ke tempat lain. Itu tak ada adab dalam berdoa. Ibaratnya kalau kita nak minta dengan seorang, kita palingkan muka kita, tapi mulut kita cakap, tuan boleh minta duit jap, minta duit 10-20 ringgit. Tu ibaratnya gitu. Minta tapi mukanya dipalingkan, mulutnya minta tapi hatinya berpaling kepada tempat lain dalam berdoa. Benda ni kita tak perasan. Amin. Apa erti amin? Ya Allah, perkenankan doa, perkenankan doa, perkenankan hajat aku. Tapi hati kita tak ada. Mulutnya cakap ya Allah perkenankan, perkenankan, tapi hatinya ingat dunia, hatinya ingat ini, hatinya ingat itu. Itu namanya tidak ada adab dalam berdoa. Itu di antara sebab kata ulama doa tak dikabulkan oleh Allah. Jahat adab dalam berdoa. Mulutnya minta kepada Allah tapi hatinya memikirkan tentang selain Allah. Jadi banyak benda kita nak kena belajar, banyak benda kita nak kena perhati, sebab tu ada adab dengan makhluk, ada adab dengan Allah. Kita nak minta dengan makhluk pun ada adab, betul? Kita nak minta tolong dengan orang pun ada adab dia. Tak boleh main oi oi minta ajak duit, muka paling balik. Orang pun benci kalau macam tu dengan kita. Kau nak minta tolong, kau sangat-sangat berhajat, tapi cara kau minta tolong tu macam biadab. Kita pun tak suka kalau orang minta dengan kita dengan cara macam tu. Ini lebih-lebih lagi Allah. Kita nak minta pada Allah tapi hatinya berpaling daripada Allah. Samalah macam solat tu. Sebut dalam kitab Muniyatul Musalli itu, tubuhnya menghadap Allah tapi hatinya bersibuk memikirkan dunia di dalam sembahyang. Itu kata ulama bukan mencari redha, bahkan mencari kebencian Allah. Ini cerita orang sembahyang ni, bukan cerita orang tak sembahyang. Cerita orang sembahyang tu pun dibenci oleh Allah apabila dia hanya mendirikan solat yang zahir sahaja, padahal hatinya berpaling kepada dunia. Sebut dalam kitab Muniyatul Musalli sana, orang yang solat yang zahirnya nampak macam menghadap Allah, memuji-muji Allah dengan zikir tasbih yang dibacakan, tapi hatinya memikirkan dalam solat, yang memikirkan tentang hartanya, kekayaannya, urusan dunianya. Ini bukan mencari redha namanya, ini mencari kebencian Allah. Sebab Allah nampak zahirnya hamba ni menipu Allah. Menipu Allah. Dalam sujud pun mikir tentang dunia. Sujud nak menghinakan diri, rupanya dah menghinakan diri, tapi dalam sujud tu mikirkan harta contohnya. Yang lebih jahat sekali kata ulama, dalam sujud tu terlintas hati nak buat maksiat. Auzubillah, dia kata terlalu besar dosanya. Dia kata terlalu besar dosanya. Sewaktu kau sujud, hati kau teringat nak buat maksiat. Besar sangat dosanya. Kan ya'lamu ma fi sudur. Allah Ta'ala mengetahui hati kita. Di mana hati kita ketika kita solat? Adakah menghadap hadir kepada Allah ataupun memikirkan tentang selain Allah? Samalah dalam berdoa tadi, Allah tahu. Allahumma rabbana taqabbal minna, hatinya mana?
Hatinya kepada si Fulan. Tapi mulutnya minta, ya Allah kabulkan, ya Allah panjangkan umur, ya Allah beri sihat, ya Allah bagi taufik, ya Allah bagi hidayah, ya Allah terima amal, ya Allah terima solat. Mulutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi hatinya tak ada, hatinya tempat lain. Itu nama biadab dalam berdoa. Tu. Jadi kena perbaiki. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beradab, berakhlak dalam berdoa. Mudah-mudahan Allah redha kita. Mudah-mudahan Allah redha kita. Alangkah beradabnya hamba-Ku ni. Sopan santunnya lah untuk minta. Ini minta biadab minta. Macam kita fikir. Amin. Apa maksud amin? Istajibillahumma do'ana. Ya Allah kabulkan apa yang aku sedang minta ni. Kabulkan, tunaikan, perkenankan. Mulutnya, tapi hatinya mikir benda lain. Banyak kita nak kena baiki. Yang sudah baiki ya. Namun pun kita belajar. Sebab apa belajar? Nak Allah tunjukkan kesilapan. Itu niat kita belajar. Ya Allah tunjukkanlah kesilapan, kesalahan aku. Ya Allah dalam amal ibadat zahir batin ni tunjukkanlah kelemahan, kesalahan aku, supaya aku dapat baiki. Sebab kalau kau tak tunjuk, aku tak tahu aku salah. Kalau kau tak tunjuk, aku tak tahu yang aku ni salah. Jadi tunjukkan. Itu kata petunjuk Allah tu. Bukan sahaja nak menunjukkan kepada jalan yang betul. Benda-benda yang tak betul yang kita sedang buat dan yang dah buat pun tolong tunjukkan ya Allah. Supaya aku nampak aku dah melakukan kesilapan, aku dah membuat kesalahan. Supaya aku tahu aku dah buat silap. Bila dah tahu buat silap, bolehlah aku nak minta ampun. Sebab kalau aku tak tahu benda tu tak silap, aku takkan minta ampun sebab aku tahu benda tu tak salah. Padahal aku tak salah, rupa-rupanya salah. Baru ya Allah ampunkanlah. Selama ni aku berdoa dalam keadaan biadab, ya Allah ampunkanlah. Tak kena adab aku berdoa. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku, maafkan aku ya Allah. Aku minta tapi dalam keadaan aku biadab. Orang-orang yang tu dia rasa benda tu salah. Orang yang hatinya macam tu, yang bersih-bersih tu, itu satu kesalahan bagi diri mereka. Tidak pada kita. Sebab hati kita banyak maksiat. Hati kita penuh dengan dosa maksiat. Sebab tu pada kita itu bukan dosa. Pada kita ni buat dosa pun tak berasa berdosa. Buat dosa besar pun tak rasa berdosa. Apatah lagi benda-benda yang macam tu. Lagilah pada kita tak ada salah. Tak semayang pun tak ada rasa berdosa. Dedah aurat pun tak ada rasa berdosa. Apatah lagi benda-benda yang ceritakan pasal adab tadi. Lagilah kita tak pandang. Dia pun orang yang hatinya bening, hatinya bersih tu. Benda tu satu kesalahan sebenarnya. Satu kesalahan. Sebab tu dia orang minta, kita minta ampun dosa kaki tangan. Mereka minta, ya Allah ampunkan dosa akal fikiran aku ya Allah. Kerana akal fikiran aku ni sibuk memikirkan kepada selain Engkau ya Allah. Minta ampun juga sebab akalnya banyak disalahgunakan memikir tentang dunia. Pada mereka satu kesalahan benda tu. Sebab Allah jadikan akal ni supaya memikirkan tentang Allah, tentang kebesaran Allah, tentang ibadah. Di sisi mereka itu satu kesalahan. Kemudian ingat tu. Jadi kita boleh buat taat, boleh meninggalkan maksiat zahir maupun batin, dosa besar ataupun dosa kecil, tak lain dan tak bukan semata-mata itu pertolongan Allah tolong je. Lepas tu jangan sombong, Allah tolong je. Jangan suka mencaci, mencela orang yang sedang duduk dalam maksiat. Yang disuruh cela maksiat bukan orang, bukan orangnya, bukan tuannya. Diri maksiat tu yang disuruh benci. Mana aku benci minum arak tu, perbuatan minum arak tu benci gitu. Perbuatan isap dadah tu benci, tapi orangnya bukan. Orangnya tak disuruh benci, tapi oleh kerana kejahilan kita dengan orang-orangnya kita
Dengan orang-orangnya kita benci, dengan orang-orangnya kita buang. Dah siapa yang nak menyelamatkan mereka? Siapa yang nak memberi petunjuk ajar kepada mereka kalau kita buang, kalau kita benci mereka? Dan juga kita kena sedar, dulu kita tak pernah duduk di tempat yang macam ni. Dulu kita tak pernah duduk dalam masjid. Dulu tangan kita tak pernah pegang kitab-kitab agama. Dulu telinga kita tak pernah dengar surahan-surahan ilmu. Cuma dengan taufik Allah pilih kita. Jangan lupa asal kita di mana. Kita pun gitu. Dulu kita pun macam tu. Sekarang ni muju Allah tolong, pun belum tentu Allah terima lagi. Kerana dalam taat itu pun ada halangan, dugaan, cabaran, hasutan yang nak merosakkan. Sebab tu yang disuruh benci diri maksiat itu, bukan yang melakukan maksiat itu. Yang melakukan maksiat itu sama hamba Allah seperti kita. Dia pun berhajat kepada taufik Allah untuk meninggalkan maksiat dia. Kita pun berhajat kepada Allah agar mengekalkan taufik yang dah diberi oleh Allah. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan tarik balik petunjuk yang kau dah bagi pada aku ni. Dulu aku tak mengaji, sekarang mengaji. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu pakai seksi, sekarang dah tutup aurat dah. Jangan kau tarik balik nikmat taufik ni ya Allah. Kalau kau tarik balik, tinggallah semayang, tinggallah mengaji. Kembalilah balik ke zaman jahiliah tu. Dan tiada beroleh taufik aku melainkan dengan Allah Ta'ala yang ali, yang maha tinggi darjatnya. Maksudnya maha tinggi kemuliaannya, bukan tinggi tempat. Bukan tinggi tempat di atas langit yang ketujuh tu, bukan. Allah maha tinggi, yakni tinggi pangkat darjat kebesaran kekuasaan Allah. Lagi azim, lagi yang maha agung. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan hati, membukakan dada tu, min itlaqil mahal wa iradatil hal. Disebutkan dada, tapi yang dikehendaki kelakuan dalam dada itu, iaitu hati. Bukakanlah dada aku. Bukan dada ni, makna hati tu. Hati itu yang duduk dalam dada tu, moga Allah bukakan. Sebelum ni ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala lah yang mematri, yang menutup qulub, hati-hati mereka itu. Tak ada seorang boleh buka melainkan Allah. Kalau Allah tutup hati kita ni daripada ibadat, tak ada seorang boleh buka. Maka minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah hati aku ni kepada agama, bukakanlah hati aku ni ya Allah, terkunci rapat ya Allah. Bukalah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukakan ya Allah. Bukakan hati aku supaya boleh masuk benda yang baik-baik. Tutup hati daripada benda yang tak baik. Bila benda tak baik nak masuk, kau tutup ya Allah. Bila benda baik kau buka ya Allah. Ni kita terbalik. Benda baik, benda tak baik buka hati kita. Benda baik tertutup hati kita nak terima. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dadaku bagi yang demikian itu. Taufik tadi tu. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya daripada taufik pertolongan Allah. Kerana bahawasanya muqaddimah Syekh Sanusi itu, dan jika adalah ia kecil jirimnya, meskipun muqaddimah Syekh karangan kitab Syekh Sanusi itu, Matan Sanusi itu, sekalipun jirimnya kecil sekalipun, sangat besar ilmu. Jangan pandang kitab Syekh Sanusi itu nipis kecil itu. Jangan pandang Zohir di kecil nipis. Pandang makna dan maksud yang tersirat di dalam itu. Apa yang nak disampaikan dalam itu. Nak menceritakan tentang ilmu yang bersangkut paut dengan apa dalam itu.
Sebab tu ilmu tauhid ni ilmu yang terpaling mulia, asyraf, yang terpaling mulia. Kerana apa? Kerana nak membicarakan sesuatu zat yang paling mulia, yang paling suci, iaitu zat Allah. Nak ceritakan tentang sesuatu yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat tinggi, pangkatnya yang maha suci dari sebarang jenis kekurangan. Sebab itulah ilmu tauhid ini asyraful ilmi, ilmu yang terpaling mulia jika nak diadukan dengan segala ilmu-ilmu yang ada di dalam agama yang lain-lain. Yang lain pun mulia juga, ini yang terpaling mulia. Mulia. Ni terpaling mulia. Bukan yang ni mulia, yang lain hina dah. Fiqh mulia, tasawuf mulia, tajwid mulia, sirah mulia, tafsir mulia, hadis mulia. Ini terpaling mulia. Kerana tanpa ilmu ni tak ada faedah yang lain-lain. Tanpa akidah, tanpa pegangan yang betul terhadap Allah, yang lain tu sia-sia. Itu bagai sembahyanglah, puasalah, zakat, haji, semua amalan kita buat. Segala yang Allah suruh kita buat, segala yang Allah larang kita tinggalkan. Contohlah, boleh buat macam tu. Apa sahaja yang wajib kita buat, bukan yang wajib, yang sunat-sunat pun kita buat semua. Yang haram kita tinggalkan, yang makruh pun tinggal semua. Tiba-tiba akidahnya sesat terhadap Allah. Apa jadi yang banyak-banyak? Tak dapat faedah apa? Tak dapat faedah apa-apa. Sebab apa? Usul dia tadi, tunjangnya tu rosak dah. Semayanglah macam mana? Nak hafal Quran, hafal Quran, hafallah. Nak hafal hadis, hafallah. Tapi kalau akidahnya rosak, adakah manfaat hafalan dia? Adakah bermanfaat? Boleh hafal Quran secepat. Baru ni kita ada sembang dengan seorang sahabat kita. Budak mana? Budak Kelantan, perempuan. 42 hari khatam. 42 hari khatam 30 juzuk. Macam mana? Tak peliklah kekuasaan Allah bagi hati dia macam tu. 42 hari 30 juzuk. Meskipun demikianlah contohnya, ataupun lebih cepat seminggu ke contohnya, dia boleh hafal Quran, tapi akidahnya salah terhadap Allah. Adakah manfaat? Tidak. Sebab tu ilmu ni nombor satu. Sekecil apa pun amal yang kita buat, kalau yang sini tak betul, Allah tak akan terima. Sebesar apa pun amalan yang kita buat, wakaf 20 buah masjid dengan duit kita sendiri, harta benda kita sendiri, tapi hatinya tidak beriman dengan Allah, adakah dia dapat manfaat daripada wakaf yang dia buat? Tak dapat. Sebab tu ilmu ni ilmu yang terpaling mulia sekali. Sebab nak menghasilkan akidah iman yang betul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan mana tadi, kerana bawanya Muqaddimah Syekh Sanusi itu, dan jika adalah ia kecil jirimnya, jirim ni makna tubuh dia dah. Ni kita ni tebal ni, akhir kita nak jenis tebal, tak tahulah bila habis. Jangan kita nyawa ambil dulu. Kalau kita rumi ni 367 muka surat. Dah kompong-kompong dah, setahun memang tak habis lah. Bukan kita baca tiap hari. Kalau baca sehari sepipi insya-Allah setahun habis lah dah. Ni 360 lebih. Ini sebulan 2 kali. Pun kalau saya datang, kalau saya datang. Kalau saya pun mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Yang penting azam kita ni nak belajar sampai bila-bila, nak belajar sampai mati. Nak belajar sampai mati. Azan nak ngaji sampai mati, bukan sampai khatam, sampai mati. Aku nak belajar sampai khatam, jangan. Aku nak belajar sampai aku mati, sampai aku khatam, sampai aku yang khatam. Kerana bahawasanya Muqaddimah Syekh Sanusi itu jika adalah kecil jirim sekalipun sangat besar ilmunya, lagi yang mengandung atas sekalian aqaid. Dalam kitab ni nak ceritakan tentang semua sekalian, berbagai-bagai sekalian iman, sekalian aqaid, sekalian simpulan iman, serta dilebihkan akan beberapa fawaid. Maknanya disertakan dengan beberapa fawaid, faedah. Kalau satu panggil faedah, kalau banyak fawaid. Kalau satu panggil faedah,
Kalau banyak, fawaid. Itu kalimah Arab. Kalau Melayu nak menunjukkan banyak, kita ulang 2 kali. Faedah faedah tu banyak. Orang kena ulang 2 kali menunjukkan banyak. Orang Arab tak ditukar kalimah dia daripada mufrad tukar jadi jamak taksir. Faidun faidani fawaid. Dan kerana demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang ditaklif, yang dikarang pada ilmu tauhid. Jadi dia nak puji dia punya kitab ni, nak promote. Kitab ni bagus, kitab ni baik. Bukan nak mencela yang lain, nak tarik minat supaya orang belajar kitab ni. Makin ramai orang belajar kitab dia, makin banyaklah faedah ataupun jariah yang diperolehi. Bukan dia kata mari pakak-pakak mengaji kitab Aqidatul Najin ni, yang lain jangan belajar. Itu tak boleh. Mari datang kedai aku ni, makanan aku jual ni sedap-sedap, kedai lain korang jangan pergi. Jangan, salah tu. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Mari pakak-pakak datang. Ni ada makanan sedap-sedap, makanan lazat-lazat. Mari pakak-pakak beli ya. Pakak-pakak datanglah sini selalu. Tak apa. Ni dak mari pakak. Makanan kat sini memang terbaiklah. Dekat sini memang terbaiklah. Yang lain tu baik-baik gak, tapi ni terbaik. Mari pakak-pakak datang. Tapi yang lain tu kau jangan pergi dah. Mulai besok jangan pergi dah kedai dia orang. Itu tak boleh. Itu dengki namanya. Itu namanya dengki. Tak boleh. Kita nak kempen pun, nak promote pun produk kita, jangan menjatuhkan yang lain. Islam tak ajar cara macam tu. Islam tak ajar. Ini makanan aku ni sedap, yang lain tu tak sedap. Kau datang makan sini je, kau beli dengan aku je, orang lain kau jangan. Itu tak boleh. Itu dengki namanya. Apa maksud dengki? Tak suka orang lain dapat tak suka orang lain dapat nikmat. Itu dengki ya tu. Beli dengan aku je, dengan orang lain jangan. Maknanya kita tak suka orang lain dapat nikmat. Dengki ya tu. Sebab tu kena kenal penyakit tu. Kalau tak kenal, kita ingatkan tak ada masalah. Rupanya dengki. Tak suka orang lain dapat nikmat, sama ada nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa agama. Tak suka. Iri hati. Itu dengki. Bila dengki, Allah hapuskan segala pahalanya, amalnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, padam semua. Dihapuskan semuanya oleh Allah sebab dengki. Kena buang dengki itu. Dan kerana demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang ditaklif, yang dikarang pada ilmu tauhid, dan terlebih sucinya daripada hampa dan takkid. Istimewa pula orang yang mengarang akan dia itu wali Allah. Siapa wali Allah ni? Syekh Sanusi itulah. Dengan tiada syak dah. Dan namanya Muhammad anak Yusuf As-Sanusi Al-Husni, nama bangsanya yang dinamakan dia dengan Ummul Barahin. Buat kitab Ummul Barahin, matan Ummul Barahin. Artinya ibu segala dalil yang mengandung ia Ummul Barahin atas sekalian aqaid. Jadi dalam kitab tu, dalam kitab nama Ummul Barahin tu terkandung di dalamnya dalil-dalil yang bersangkutan dengan akidah. Telah redha Allah Ta'ala, ni doa dia. Mudah-mudahan Allah redha akan muallifnya, yakni tuan pengarangnya, iaitu Syekh Sanusi tadilah. Dan dijadikan akan syurga itu akan tempat ketetapannya. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Dan aku namakan terjemahku ini dengan Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Artinya, arti Aqidatun Najin i'tiqad, yakni pegangan di dalam hati ataupun kepercayaan di dalam hati segala orang yang kelepasan daripada sesat. Makna i'tiqad,
pegangan hati orang yang selamat daripada kesesatan, tu maksudnya. Akidah, pegangan orang yang berjaya daripada kesesatan. Kalau nak selamat daripada kesesatan akidah, ngajilah kitab ni, itu maksudnya. Kalau nak selamat daripada fahaman yang sesat, nak menyelamatkan diri daripada fahaman yang sesat, akidah yang sesat, ngajilah kitab ni. Sebab tu dia kata aqidatun najin. I'tiqad segala orang yang kelepasan daripada sesat, mana dia terselamat daripada sesat. Dan bid'ah pada menyatakan ilmu usuluddin. Maka sekarang aku masuk pada yang dimaksudkan. Apa yang dimaksud? Bi'aunil maliki al-ma'bud. Makna aku kata dengan Allah Ta'ala jua beroleh taufik, atau bi'aunil malik, dengan pertolongan Allah. Al-Malik tu siapa? Allah lah. Al-Malikul Qudusus Salam. Nama Allah tu Malik, pemerintah, raja. Al-Ma'bud bi'aunil Malikil Ma'bud, dengan pertolongan raja, yakni Allah Al-Ma'bud, yang diabdikan dia akan dia, yang disembah akan dia, yang ditaati akan dia, itu ma'bud. Kita ni abid, yang mengabdikan diri. Kita ni abid, makna yang mengabdikan diri. Ma'bud, yang diabdikan diri akan dia. Siapa yang diabdikan siapa yang diabdikan? Yang diabdikan akan dia, yakni Allah lah. Kita ni abid yang mengabdikan. Siapa yang diabdikan akan dia tu? Yang nak kena abdikan diri kepada siapa? Tu ma'bud. Ma'bud tu yang nak diabdikan tu siapa? Allah lah. Tu ma'bud yang diabdikan. Kalau isim maf'ul, yang dimakan. Kalau makul, yang dimakan. Kita ni akil, yang memakan. Yang memakan kita. Makul, yang kena makan. Apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa yang kena makan? Mi goreng. Jadi mi goreng tu makul, yang kena makan. Kita ni akil, yang memakan. Bila kata yang memakan, mesti ada yang kena makan. Ni abid, yang mengabdikan diri. Siapa yang diabdikan tu? Yang nak diabdikan diri tu, yang diabdikan akan dia, yang diabdikan diri kepada dia siapa? Allah dah. Abdi, nak jadi hamba abdi kepada siapa tu? Allah. Makna mengabdikan diri ni makna mentaati sekalian perintah. Ini tuan-tuan ni, antum ni semua ni duduk dalam majlis ilmu ni, inilah pengabdian. Inilah pengabdian. Ketepikan uzlah, lari daripada manusia, tinggalkan dunia, korban masa. Tu sebab apa tu? Nak mengabdikan diri, nak mentaati perintah Allah. Suruh ngaji, aku pergi yang ngaji, tinggalkan benda-benda ni sekejap. Tu kenapa tu nak tinggalkan benda-benda ni? Nak abdikan diri kepada Allah. Semayang ke? Dah, majlis ilmu. Dah tu harap abdikan diri semayang pula, abdikan diri cakap benda baik pula. Macam tu, mengabdikan diri. Dengan Allah Ta'ala juga beroleh taufik. Kata Syekh Sanusi, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ia akan mukaddimahnya dengan Bismillah, kerana mengikut ia dengan Al-Quran yang amat mulia, dan kerana mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah sambung lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'al qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah.
Bukan Melayu. Rumi. Jawi tak pandai baca. Melayu tu. Mana nak tanya kadang dia orang banyak. Tanya usap apa tak tahu.